Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, seperti yang dijanjikan, korang pun dah vote majoriti paling tinggi korang nak video tentang SNR. Okey, untuk video ni aku akan ajar serba sedikit mengenai SNR lah. So, saya tak dapat nak bagi duit raya, saya just bagi video untuk korang belajar di hari raya nanti. Itu korang belajar waktu korang free lah. Make sure spend time dulu dengan family. Kalau korang raya sendiri, korang bolehlah belajar, tak ada masalah. Benda ni bila-bila je korang boleh belajar. So, apa itu support and apa itu resistance? Okay, support, korang kena ingat, support adalah kawasan di mana harga akan turun dan harga akan naik semula. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, di area sini ialah kawasan support ataupun kita panggil sebagai kawasan harga rendah. Okay, dekat sini kawasan harga rendah. Okay, pertama sekali kita tak boleh nak identify pun ini kawasan SNR. So, apa yang kita kena buat? Okay, itu akan saya akan ajar sekejap lagi. So, korang kena tahu dulu basic. Support adalah kawasan untuk kita buy dan resistance adalah kawasan untuk kita nak jual ataupun kawasan kita sell. Itu kawasan harga tinggi. Support kawasan harga rendah, resistance kawasan harga tinggi. Di mana di dalam forex ini kita ada dagangan dua hala, di mana kita ada kawasan untuk kita buy dan kita ada kawasan untuk kita sell. Jadi kalau kita buy, kita akan buy pada harga rendah dan kita akan sell kita pula pada harga tinggi, iaitu kawasan resistance lah. Okay, so bila korang dah tahu macam mana kita nak identify kawasan support and resistance. Alright, ni saya tunjuk sekali. Pertama sekali, apa yang kita nampak dalam gambar ini, first kali sini, di mana kawasan harga rendah ini tercipta ataupun terjadinya kawasan harga rendah ni, ataupun kalau saya panggil kawasan tercipta lah. And then selepas dia dah tercipta, kita tak boleh nak identify pun ini ialah kawasan SNR. Kita tak identify pun, kita tak tahu. Tapi bila benda tu berlaku, harga ni turun, dekat sini dia turun and then dia masuk. Nampak tak? Dekat sini kawasan ni dia reject and then dia naik. So, untuk kali pertama SNR korang boleh masuk dan juga kali kedua pun korang boleh masuk. Tapi kali ketiga kalau dia datang agak risky lah. Seperti korang nampak dekat sini, kali ketiga dia datang, dia break. Okay, ni saya tunjuk contoh. First kita dah entry kat sini, and then korang dah set BE. Bila dia set BE je, dia hit BE korang. Lepas hit BE korang, dia naik. Sebab apa? Sebab korang kena tahulah, untuk kawasan SNR ni, dia dua kali still valid untuk kita entry. Sekiranya berlakunya breakout, kita boleh entry sell. Dekat mana kita entry sell? Dekat area kawasan sini juga, iaitu di sini. Tapi saya nak ajar mengenai SNR saja dulu. Okay, sini terciptanya kawasan SNR dan sini kawasan terjadinya kawasan SNR ataupun kawasan support, di mana harga bounce and then dia naik semula. So, bila berlakunya breakout, dekat area sini dia berlakunya breakout, dia akan menjadi kawasan resistance. That's why kita panggil dia sebagai kawasan SBR, support become resistant. Mula tadi jadi support, dia break kawasan sini dan dia become resistant. Resistant ni untuk apa? Untuk kita cari position sell. Daripada buy tadi jadi position untuk kita sell. Okay, itu salah satu contoh. Sama juga konsep dengan resistant become support. Alright, so saya tunjuk dulu kawasan resistance become support. Pertama sekali, bila harga turun, ni saya nak buat satu demo mengenai bagaimana resistance tu boleh jadi kawasan support. First kali, dekat area sini terciptanya satu kawasan resistance. Mula kita tak identify pun ini ialah kawasan resistance. Tapi bila harga ni naik semula and then dia reject,
kita dah masuk sell dekat sini. Kali kedua dia masuk, kita still value untuk entry. Dan kali ketiga dia masuk, dia akan break. So bila dia break, waktu bila kita nak entry, waktu dia pullback semula ataupun dia retest semula ke dalam zone ni, iaitu kita panggil sebagai kawasan yang tadi mula-mula ialah kawasan resistant. Selepas berlakunya breakout, dia jadi kawasan support. Kawasan resistant ni tadi kita gunakan sebagai kawasan support. So dia akan jadi kawasan RBS, resistant become support. Tercipta, terjadi dan menjadi kawasan breakout. Okay. So ni saya explain sekali lagi mengenai support and resistance. Kawasan support and resistance ni, korang kena tahu, kawasan resistance dia berada di kawasan atas, di mana kawasan untuk kita cari peluang untuk kita nak sell, iaitu pada harga tinggi. Sebagai contoh, ini adalah chart pada harga tinggi. Sini kawasan 300, dekat sini kawasan 100. So bila harga ni naik, pergi ke harga 300. So ini harga tinggi, and then kita akan cari position untuk kita jual pada harga tinggi. So kalau support ni pula, kita akan cari peluang untuk kita nak beli. Kita akan beli pada harga rendah. Waktu bila harga ni dah turun daripada point 300 ni, dia pergi ke point 100. So 100 inilah harga rendah selepas dia pergi ke kawasan harga tinggi. Okay. So make sure tahu resistance for sell, support for buy. So bila kita nak entry ni, make sure kita tahu reason lah, ataupun kita kena ada confirmation lain. Bukan kita guna SNR satu mata, tapi cuba cari another reason yang lebih kukuh untuk jadikan kita punya point confirmation. Okay, sekarang ni saya akan tunjuk dekat chart macam mana benda ni berfungsi ataupun SNR ni berfungsi. So bila kita dah tahu SNR ialah kawasan support and resistance, so kita akan identify dulu di mana kawasan resistance. Okay, sebagai contoh, kita kena tahu candle yang mematikan pergerakan adalah kawasan base. Itu kalau korang belajar mengenai SND. Tapi kalau SNR ni, kawasan yang mematikan pergerakan sebagai contoh in this area. Ini candle mematikan pergerakan menaik dekat area sini, candle mematikan pergerakan. Jadi ini ialah kawasan resistance kita. Alright. Sebagai contoh, apa point yang pertama yang kita kena buat ialah kita draw dulu satu horizontal line yang kita nak identify ialah kawasan SNR kita. Sebagai contoh dekat area sini. So kalau kita perasan, kita akan sell pada harga tinggi. Jadi kalau pasal harga tinggi ni, kita akan marking dekat candle yang paling tinggi price pernah pergi, iaitu candle nombor 1 antara banyak-banyak ni. So misalnya candle yang ini, so kita akan marking candle ni. Sebab apa saya marking area sini? Sebab kawasan sini ada candle yang mematikan pergerakan. So bila kita ambil candle paling tinggi sini, apa tak, kawasan sini, bila harga turun, kawasan sini tercipta, and then dia turun, dia masuk semula kawasan resistance kita kat sini. Nampak tak? Dia masuk kawasan resistance kita, and then dia turun. And then kali kedua dia masuk sekali lagi, dia reject. Sebab apa dia reject? Okay, first apa yang kita nampak ialah satu kawasan resistance area sini. So yang keduanya pula ialah kawasan breakout. Breakout di mana? Di kawasan sini, kawasan trend line. Okay, ini yang kedua. Yang ketiga pula, apa yang kita nampak ialah kawasan engulfing kat sini. So kalau kita perasan, dekat sini kawasan engulfing. Jadi cara kita nak marking kawasan SNR ni, korang boleh marking dekat kawasan engulfing, ataupun korang boleh marking dekat kawasan highest price dia, iaitu dekat area sini. Bagi contoh, saya marking candle macam ni. Saya marking candle yang ditelan ni.
So bila saya dah marking candle yang ditelan ni, apa yang saya kena buat ialah saya pergi ke lowest time frame. Untuk apa? Tujuan dia ialah untuk saya nak low riskkan entry saya. Sebab apa? Sebab zone ni besar, sebesar 70 pip. So korang sanggup ke nak floating sebanyak 70 pip? Mesti tak sanggup, betul tak? Korang mestilah nak sharp entry ataupun korang nak low risk entry. Pergi ke time frame H4. Okay, ni cara untuk kita nak multi time frame bila kita dah identify kawasan SNR ni. So kita tengok dekat dalam banyak-banyak kawasan sini, ada tak kawasan SNR? So first kita akan jumpa dekat mana? Dekat kawasan sini. So kalau kita pasang sekali lagi, ini kawasan highest price, and then kita markingkan dia pergi ke kawasan candle yang ditelan, iaitu di area sini. Alright, so kita ukur dulu. So zone ni sebesar 30 pip, termasuk SL kita 10 pip, jadi total 40 pip. Kalau korang rasa 40 pip tu terlalu besar, korang boleh je ambil kawasan low risk, iaitu kawasan paling tinggi. So ni kita nak ambil, kita ambil shadow dia saja macam ni. So dekat sini risk yang kita akan ambil sebanyak sebanyak 16 pip campur SI kita 10 pip. Jadi total untuk kita riskkan ialah 26 pips. Okay, ini salah satu contoh saya tunjuk macam mana kita nak marking kawasan SNR. Jadi macam yang saya cakap sebelum tadi, kalau korang nak cari point entry, cari 3 reason. First kali kita akan cari confirmation candle, and then kita akan cari kawasan SNR, and then kita akan marking kawasan breakout, iaitu kawasan breakout trend line lah. So dia banyak lagi trend line. Trend line ni bukan sekadar kita akan entry waktu breakout je, tapi itu pun boleh jadi salah satu confirmation kita. So apa pun, kita kena identify dulu kawasan SNR kita, barulah kita boleh buat decision, and then kita cari confirmation lain. Alright, semoga ilmu yang saya sampaikan ni bermanfaat. Saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih kerana support tim Belajar Forex Padu. Semoga korang sentiasa berjaya dan capai segala impian yang korang hajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.